Okay, semua dah ada. Kita nak start kelas. Semua dah masuk balik ke? Dah, sir. Okay, yang Padlet tu korang boleh tinggalkan dulu. Itu aktiviti untuk satu hari ni lah. Bila-bila nanti ada masa awak boleh isi balik. Okay, so kita sambung topik seterusnya ya. Saya share. Okay, untuk topik 1 part 2 berkenaan dengan introduction to the world of technology lagi. Okay, seterusnya. Untuk part ni lebih kepada penerangan tentang basic types of computer. Jenis-jenis asas komputer lah pada hari ini. Dan juga macam mana nak access resource ataupun mencari maklumat di internet, dan juga kesan sosial kepada komputer kepada kita lah, kepada user. Okay. So tadi yang dah jawab tu, okay, ni dia punya sedikit penerangan asas dia lah. So komputer then and now, generasi pertama dan kedua komputer ni, yang pertama dia dicipta pada tahun lebih kurang tahun 1946 sehingga 1957. So pada waktu ni dia dah more, sebelum ni kan saya cakap dia komputer ni asalnya banyak guna mechanical. So untuk yang first generation computer ni pada tahun ni dia dah lebih kepada electronics lah. Dia panggil more to electronics, mechanical. So dia ada part yang electronics, dia ada part yang mechanical. So untuk first komputer generasi pertama ni, dia dibina menggunakan vacuum tube. So dia basically komputer ni besar lah, sebab vacuum tube tu dia bentuk dia besar-besar. Lepas tu dia tak macam sekarang ni kecil-kecil. Sekarang ni more to microchip. Macam mentol kan, sir? Lebih kurang. Sekejap saya mentol. Macam dia bentuk dia macam mentol, tapi kegunaan dia lain sikit. Saya orang terkeluar ke tadi? Saya tunjuk vacuum tube komputer. Dia bentuk macam ni. Tu, dia bentuk macam mentol. Dia besar. Kalau di gambar ni nampak kecil. Ni bentuk dia ada sebesar, tengok jenis lah, ada sebesar apa yang senang korang imagine botol air, sebesar dia. Ni jenis-jenis vacuum tube pada komputer generasi pertama lah. Kenapa bentuk dia macam ni? Kenapa dia saya? Untuk apa, sir? Ni untuk komputer lah. Pembinaan komputer tu sebelum sekarang ni kita pakai microchip kan. Chip-chip kecil. Sebelum wujudnya microchip yang kecil tu, komputer dulu dibina berasaskan vacuum tube ni lah. Proses dia sama. Proses dia adalah untuk menentukan proses dia mudah je. Proses dia adalah nak bagi elektrik tu flow, electricity tu lalu dan tak lalu. Dia macam konsep, sebab korang awak semua tak familiar dengan elektronik, so kena konsep dia sama macam diode. Korang awak semua tahu diode macam mana fungsi dia? Kapasitor. Macam kapasitor, dia hanya kapasitor dia punya konsep adalah dia menyimpan tenaga elektrik. Lebih kurang macam tu. Senang diode lah. Diode ni dia hanya, diode ni kalau dalam, kalau korang ada masa lah, ada awak semua ada chance terjumpa laptop ataupun komputer yang dia punya board dia dah terbarai, nanti awak semua boleh tengok kat situ dia ada banyak-banyak diode-diode kecil
Diode ni fungsi dia ada bentuk-bentuk macam ni. Banyak-banyak atas PC board tu. Diode ni fungsi dia hanyalah untuk membenarkan satu arus elektrik melalui satu arah. Contoh awak semua nampak saya tunjuk dengan cursor ni. Nampak. So selalunya elektrik akan lalu kat diode ni melalui contohnya macam daripada cathode ke dari anode ke cathode. So dia hanya benarkan arus elektrik melalui satu arah. So bila elektrik lalu arah sini, dia tak lepas lah, dia tak benar. Macam tu juga konsep dengan vacuum tube ni, dia membenarkan elektrik tu, arus tu melalui satu arah. So bila melalui satu arah ni, dia dapat menentukan binary number tadilah 01. Bila elektrik tu lalu kat diode tu, dia terhalang, dia akan bagi signal kepada komputer ni nilai kosong. Bila arus elektrik tu dapat melalui diode vacuum tube ni, dia bagi nilai 1. So dalam proses ni lah, banyak vacuum tube ni, dia gabung-gabung, dia akan jadikan satu input untuk komputer baca. Input ni dalam bentuk binary tadi lah, 01, 100, macam tu. Okay. Next. Tak perlu tahu mendalam. Korang nak tahu mendalam, awak semua boleh baca je punya semua ni. Sebab awak semua bidang course pertanian, so kita tahu basic sajalah. Dan ni macam awak semua dah Google tadi, dah search, dah buat research tadi. So komputer pertama kita panggil dia ENIAC and UNIVAC. Stand for, sekejap saya ambil contoh. Ni yang komputer yang pertama lah, dia bentuk besar-besar. Dalam ni banyaklah vacuum tube tadi tu. Lepas tu UNIVAC. Ni dia dah lebih maju sikit daripada ENIAC tadi. ENIAC tadi bentuk memang nampak board besar, dekat sebesar dinding apa semua. Lepas tu UNIVAC ni dia kecil sikit, tapi tak adalah sekecil macam sekarang. Dia masih besar lagi. Dia memerlukan ruang yang luas lah. Okay. Contoh dia. So, pada tahun 1958 sampai 1963, terciptalah generasi kedua komputer yang menggunakan transistor. Peralihan daripada guna vacuum tube tadi yang besar-besar. So, waktu ni tahun 1958 ni dia dah pakai transistor. Transistor ni bentuk dia kecil sikit. Dia more to electronics. So, bila transistor ni kecil, komputer tu boleh di downsize, boleh dikecilkan. So, komputer pada zaman tu dah menjadi lebih kecil. Lepas tu, bukan sahaja lebih kecil, dia jadi lebih powerful, lebih mempunyai performance yang lebih baik lah daripada generasi yang pertama tadi. So bila dah bahan nak buat dia dah kecil, senang, dia punya bahan mentah dia untuk buat transistor ni senang dapat apa semua. So dia komputer generasi kedua ni dah makin murah lah dia punya cost dia, dan juga dia energy efficient, lebih menjimatkan tenaga daripada tenaga elektrik, sama ada tenaga elektrik dan sebagainya. Dan pada waktu ini untuk yang kedua, generasi kedua ni masih pakai konsep nak masuk data dia masih pakai punch card dan juga magnetic tape. Nanti korang boleh Google lah punch card dia untuk generasi ni, punch card dia bentuk macam mana, magnetic tape dia macam mana. Lepas tu punch card untuk output pun sama. Dia akan output tu dia macam sekarang kita type komputer kita, output dia keluar pada display PC ataupun monitor. Dulu dia masih belum ada monitor secanggih ni. So kebanyakan output dia akan keluar melalui punch card tu jugalah, ataupun atas kertas. Dan storage dia menggunakan magnetic tape. Magnetic tape ni konsep dia macam kaset lama. Kaset ni korang pernah zaman awak semua pernah apa ni? Kaset hitam. Pernah terlibat, pernah jumpa ke kaset ni?
Ha. Benar. Ha. Yang segi 4 ke sir? Dia bentuk segi 4 tu, kaset dengar lagu dulu-dulu tu. Ada. Ha. Ya, yang tali yang panjang. Collection dia. Betul. So konsep dia magnetic tape tu lah. Kaset tu dia ada magnetic tape untuk simpan data. Untuk yang lagu tu lah. So untuk komputer generasi ni guna konsep macam tu lah. Dia pakai magnetic tape tu untuk simpan data. Storage dia mungkin pada waktu tu mungkin bentuk bulat macam bentuk filem lama, bentuk dalam roll bulat kan. Tengok siapa pengeluar dia lah waktu tu. Okey. Lepas tu, pada tahun lebih kurang 1964 dan hingga 1970, terciptalah komputer generasi ketiga yang menggunakan integrated circuit. Dulu asal pakai vacuum tube, lepas tu pakai transistor. Lepas transistor, dia buat integrated circuit lah. Integrated circuit ni dia lebih macam satu litar komputer yang banyak bukan banyak nak cakap function, tak sesuai. Dia macam banyak features yang ada atas ni yang dia boleh buat pelbagai. Dia ada transistor pun ada. Untuk tahun ni transistor tu telah lebih kecil lagi lah daripada tahun yang sebelumnya, untuk generasi yang sebelumnya. Lepas tu dia ada electronic circuit lagi, lepas tu dia ada chip-chip yang lain lagi. So pada zaman ni komputer jadi lebih kecil dan lebih murah pada zaman yang generasi yang sebelumnya. So waktu zaman ni lah yang start komputer yang dah ada monitor, tapi dia besar lah, pakai dia macam monitor kita sekarang. Dia jenis-jenis Segi 4. segi 4 tu macam pengeluar dia. Dulu pengeluar yang famous untuk komputer ni macam IBM. Korang boleh Google lah. Sekarang banyak macam Samsung, apa lagi, Asus, Apple, apa lagi dan sebagainya. Dulu yang pegang monopoli dalam komputer ni IBM lah. Dia banyak keluarkan benda-benda part komputer macam tu. So untuk generasi ketiga ni, input dia kita dah pakai keyboard. Dulu pakai punch card tu dan juga sebagainya. Untuk generasi ketiga ni dah pakai keyboard untuk masukkan input, masukkan data pada komputer. Lepas tu dia punya output dia boleh tunjuk pada monitor. Dan generasi tu juga dah ada hard disk lah untuk sebagai storage. Dulu pakai magnetic tape. Lepas tu untuk generasi ketiga dah pakai hard disk. Lebih keupayanya lebih besar, lebih laju dan lebih secure lah. Dan pada tahun 1971 sampailah sekarang generasi keempat. Generasi keempat komputer ni dia beralih kepada integrated circuit dan transistor ni dia pergi kepada microprocessor. Dia jadi macam satu micro dia consider sebagai microchip lah. Panggil dia MCU microprocessor unit. So microprocessor ni adalah seperti kalau familiar dengan Intel lah. Tu microprocessor punya chip lah. Kebanyakannya pakai Intel sekarang. Cuma Apple je sekarang dia dah tahun ni dia dah develop dia punya microprocessor, dia panggil M1. Dulu dia pakai Intel juga. Intel ni memang monopoli lah dalam pengeluaran microprocessor untuk kebanyakan PC, laptop dan sebagainya. So Apple ni nak cut cost, nak untung lebih, so dia buat processor dia sendiri. So bila dia buat processor dia sendiri, dia tak perlu bayar kepada third party, tak perlu beli processor daripada Intel. Yes, saya. AMD Ryzen tu masih pakai Intel punya processor kalau tak salah saya. Cuma dia lebih laju. Sekejap saya tengok saya pun tak familiar sangat dengan Intel punya processor. AMD Ryzen. Ryzen berapa Mana-mana boleh Dia banyak ni. Latest 9. Latest 9. Kita ambil yang latest lah. Saya nak tengok. Samalah. Dia masih pakai AMD Ryzen ni. Dia punya brand. AMD tu brand yang keluar dia. Ryzen tu dia punya produk. Tapi kita tengok spek dia. Dia masih pakai
Ya, macam laptop saya. Hah? Laptop saya pakai Ryzen juga. Ha. Ini salah satu mungkin sekejap. Ryzen ni adalah salah satu pengeluar microprocessor lah. Dia pakai dia punya sendiri kot. Ryzen punya processor. So sini korang boleh tengok, awak semua boleh tengok lah. Dia punya 12. Pakai yang 9 punya 12 core. Power. Okey, seterusnya. Mana tadi Okey, untuk tahun terkini, tahun 1971 dan sehingga sekarang ni pakai microprocessor, masih pakai input dia masih pakai keyboard lah, ataupun dan juga mouse, mice pun boleh panggil, mouse pun boleh panggil sebagai input, monitor sebagai output, printer pun sebagai output. Printer ni macam kita nak print dokumen, nak ada on paper, physical kan, panggil hard copy. So kita pun print lah data yang ada pada monitor tu, yang kita ada dalam komputer tu, kita print out sebagai hard copy. Itu salah satu dia punya output lah untuk komputer tersebut. Dan sekarang masih pakai hard drive. Rasanya komputer ataupun laptop sekarang dah jarang pakai hard disk. Ramai ataupun banyak dah pakai SSD, solid state. Solid state ni dia lebih laju daripada hard disk, lebih ringan, tapi dia mahal sikit lah. Mahal banyak kot sebab dia teknologi baru kan. Kenapa dia lebih laju, kenapa dia lebih ringan? Sebab dia tak ada mechanical motor dalam dia. Hard disk lama dia ada mechanical motor untuk pusingkan disk nak simpan data kita tu dalam tu. So yang baru ni dia dah tak ada motor, dia semua on chip. Selain pada hard disk yang saya sebut tu, ada juga data storage macam memory card, optical disk ni CD lah, CD, DVD yang boleh kita simpan data. Ada yang CD dan DVD yang boleh kita simpan banyak kali, kita boleh rewrite dia. Dan untuk generasi yang keempat ni juga dia dah ada keupayaan untuk connect ataupun berhubung dengan network dan juga internet. Okey. So generasi kelima ni lebih kurang macam generasi keempat. Cumanya yang lebihnya dia ada AI. AI ni artificial intelligence. So dalam arti kata lain, mudah faham, dia lebih PC ataupun komputer ni lebih dia lebih dapat berhubung ataupun ada interaction dengan user. Kebanyakannya dia ada voice command lah, macam Google pakai apa kalau macam Apple dia ada Siri, Google Assistant. Google Assistant macam tu lah, dia banyak AI yang boleh, instead kita nak type lambat kan, kita pun bagi tahu je, search Cortana. Cortana satu lagi. Banyak, pandai. Ramai yang tahu ni. Ramai yang tahu teknologi. Bagus. So tu sistem, antara salah satu sistem computing device yang ada zaman sekarang lah. So kebanyakan ni untuk memudahkan kita lah. Macam Cortana tu kita boleh connect dengan sistem home, kita panggil HomeKit lah, sistem rumah. Kebanyakan ni orang nak pakai smart system untuk rumah dia, nak turn on lampu, nak turn on kipas pakai voice command. So dia akan connect pada Cortana ke Google tadi tu ke, ataupun ada kalau yang siapa pakai Apple punya produk, dia akan connect pada Siri untuk voice command tu. So dia bagi tahu je turn on lampu, turn on light, dan lampu rumah dia pun turn on dan sebagainya. Ataupun dia boleh set dia boleh connect dengan dia punya phone melalui wireless ataupun wifi dengan network. Dia boleh set bila dia dia balik rumah, dekat nak sampai dalam 10 minit ataupun lingkungan dalam 2 km, boleh phone dia boleh hantar data pada network, sambung kepada rumah dia untuk turn on kan
kipas ataupun lampu ataupun aircon siap-siap. So dia sampai rumah dia dah rumah dah sejuk, rumah dah turn on lampu semua. Itu antara salah satu features yang ada pada generasi kelima. Dan di masa akan datang, diorang masih develop komputer ni untuk lebih maju lah, lebih laju, lebih maju dan sebagainya, lebih kecil. So diorang develop lah sebagai ada pakai optical computer ni mungkin dia nak pakai apa ni, apa nama dia, saya lupa lah yang lain. Lepas tu nak buat komputer yang lebih kecil. Dia kecil tapi dia powerful. Dia macam itulah dia punya, dia dapat kecilkan dia punya microprocessor. Daripada dulu micro. Sekarang dia nak pergi ke nano. Nano ni lebih kecil pada micro. So mungkin dulu chip dia lebih kurang besar, lebih kurang 1 inci darab 1 inci ataupun 2 inci darab 1 inci. Tengoklah pengeluaran yang mana. Lepas tu bila dia develop nak kecilkan lagi komputer, so dia akan develop nanoteknologi. Mungkin chip tu akan lebih kecil, mungkin jadi bersaiz nano lah. Chip ni mungkin dalam berapa milimeter macam tu. So kegunaan ni seperti biasa lah untuk memudahkan pengguna dalam kehidupan seharian. Itu je dia punya tujuan dia. Per user lah yang boleh bagi untung pada dia orang. Develop mahal apa semua, canggih-canggih, nanti user beli. Okay. Lepas tu hardware. Ni part hardware. Dalam komputer ni dia ada, kita ambil komputer biasa kita gunalah, komputer PC ataupun laptop. So dia ada hardware dia. So hardware ni selalunya terbahagi kepada beberapa part. Salah satu adalah internal hardware. Internal hardware ni bermaksud hardware ataupun alatan yang berada di dalam komputer. Dalam komputer ni bermaksud dalam dia punya tower. Awak semua panggil, mungkin yang PC besar-besar awak panggil tower mungkin. Betul ke? So dalam tower tu dia ada internal hardware dia dalam tu, macam motherboard, hard disk, power supply. So kita panggil internal hardware untuk komputer tersebut lah, untuk sesuatu unit tersebut. Storage device. Lepas tu untuk external hardware adalah device ataupun hardware ataupun alatan yang berada di luar unit. Tak kisahlah sama ada dia connect pakai wired ke ataupun wireless. Okay, dan semua hardware ini dia communicate dengan komputer ni melalui 4 basic operation tadilah. Dia ada input, dia ada process, dia ada output, dia ada storage dan communication. So untuk input ni, hardware dia adalah keyboard, consider sebagai external hardware. Mouse ataupun mice juga consider sebagai external hardware dan sebagainya. Scanners, ada cameras yang connect pada komputer ataupun webcam, itu external hardware, mikrofon dan sebagainya. Processing device macam processing devices macam processor lah. So dia consider sebagai internal hardware yang duduk di dalam tower PC awak semua. Graphic card pun consider sebagai internal hardware. Ada graphic card yang build sekali dengan processor ataupun motherboard rasanya. Ada yang graphic card lain-lain. Dan juga memory ni kita panggil RAM lah. Memory ni yang menentukan, salah satu faktor yang menentukan kelajuan PC awak semua. Dia ada start dengan 4 gig memory, ada 6 gig, 16, 32, bergantung kepada PC awak, PC masing-masing lah. Macam mana awak nak build PC awak. Standard pengeluar akan keluar dalam paling tinggi mungkin 8 GB memory untuk RAM dia. Lepas tu sebelum beli tu kita boleh upgrade lah untuk tukar kepada 16 ataupun 32.
Dan output device seperti biasa, monitor, printer, speakers pun consider sebagai external hardware. Kita panggil dia speakers, printer pun external hardware, headphone pun external sebab dia berada di luar komputer. Storage devices. Ada storage yang duduk dalam, ada storage yang kita panggil internal hardware, ada yang external. Internal tu macam biasalah kita dah dia duduk dalam tower PC kita yang duduk dekat motherboard tu. So external hard disk ni macam external hard disk lah yang duduk di luar, kita boleh connect pada komputer, PC ataupun laptop, dan kita boleh cabut dia pergi tempat lain untuk kita connect pada PC yang lain lah, untuk kita transfer data yang lebih mudah. Dan kelima, communication devices. So communication devices ni kita consider sebagai external hardware. Dia guna dia untuk communicate komputer kita antara komputer ke komputer yang lain ataupun komputer ke internet. So dia bergantung kepada device lah, modem, network adapters dan routers. Modem routers ni untuk connect pada internet. Modem dan router ni juga boleh kita connect kepada PC kita, boleh connect inter network. Maknanya kita boleh connect di antara kawan-kawan kita yang berada di dalam satu network. Selalunya macam universiti, office, dia satu network, kita boleh access PC-PC orang lain. Tapi dengan syarat owner PC tu dia akan bagi kebenaran untuk kita access lah. Kalau dia tak benar melalui sistem, so kita access pun tak dapat. Kalau dia dah bagi public untuk kita access, kita boleh access dia melalui komputer kita, boleh access komputer dia melalui network. Okay, ni contoh hardware tadi lah. Dia ada monitor, ada printer, external hardware, ada pen drive, ada modem, ada router untuk connect kepada internet dan network dan sebagainya. Software. Okay, software ni adalah satu set program atau instruction yang menjalankan proses untuk komputer tersebut. Software ni ada banyak. Ada OS, operating software, macam Microsoft Windows sekarang Windows 10 panggil. Microsoft Windows 10 ke 11. Lepas tu kalau Apple panggil apa, Mac OS, dia panggil operating system lah, OS ni. So itu adalah operating system ni adalah core utama processor untuk kita access feature-features yang lain yang ada dalam komputer tersebut. Tak kisahlah. So dia ada banyak lagi operating system ni. Yang paling famous Windows lah, Windows 10. Lepas tu Mac OS, lepas tu apa lagi? Linux, untuk jenis untuk PC dan komputer. Untuk smartphone ada juga dia punya operating system ni, dikenal sebagai Samsung pakai Android. Kalau Huawei dia pakai dia punya OS sendiri. Apa nama Huawei? Saya pun tak ingat. Funtouch. Funtouch ke sekarang? Tu Apple macam apa ni, iPhone ke iPad ke dia pakai iOS, operating system dia panggil iOS dan sebagainya. Paling yang lain Linux lah. Linux pun ada. Linux ni kebanyakan dia programmer yang pakai lah. Dia tak user friendly sangat macam Windows dan juga operating system yang lain. Dia more tu banyak base pada command prompt macam tu. Banyak kena type. Siapa nak jadi programmer kena biasakan dengan Linux lah. Okey. Ini contoh Windows untuk desktop, untuk PC lah. Pakai Windows 10. So korang boleh tengok lah ada macam-macam lah. Dia ada start button. Ni dia punya features yang ada untuk OS. Kalau yang Linux ni features tu lain, cara dia lain. Konsep kegunaan dia sama je. Ada nak search, ada boleh tekan start button ni, toolbar semua ada. Cuma cara diorang menyampaikan diorang punya interface tu berlainan sikit daripada ni untuk Windows. Apple pun lain, Linux pun lain. Okay.
So, selain daripada OS operating system, ada juga software untuk application. Ini yang kita boleh consider sebagai software in software. Operating system ni software yang besar. Dalam operating system ni dia ada software-software kecil macam website punya Google Chrome, kita consider sebagai application software lah. Game pun application software. Photoshop ke, Photoshop tu pun application software. Tu untuk apa? Untuk editing untuk edit gambar dan macam-macam lagi lah. Banyak lagi software application ni. Korang boleh search nak lebih faham. Ini contoh application software. Ni kegunaan komputer untuk pengguna biasa macam kita dan juga profesional. So komputer ni kita guna biasa, kebiasaannya lah untuk harian lah, untuk buat kerja, type type assignment dan sebagainya, type email sana, type email sini, type email kepada sekian-sekian. Untuk profesional, kebanyakan dia adalah programmer, guna untuk buat program untuk certain application software. Mungkin dia nak develop application software untuk game yang baru. So dia akan gunalah komputer ni yang lebih profesional daripada kita lah. Selain daripada programmer, system analysis pun guna juga komputer ni. Dia guna untuk, mungkin dia nak design komputer sistem yang baru. Mungkin dia nak design operating system yang baru. Dia tak nak guna Windows, dia nak buat baru. Dia guna juga. Dan sebagainya. Okey. Ni quiz mudah lah. Nanti korang boleh jawab. Quiz 1. Antara A, B, C ni, IBM PC, Univac, ENIAC. Laju lah. Saya baca nanti awak type je lah. Type ke jawab ke. A yang bukan generasi pertama. Okey. Betul, A. Betul dan salah. Microsoft Windows is an example of operating system. Betul ke? Windows ni operating system. Betul ke salah? Untuk soalan kedua. Soalan pertama tadi A, betul. Betul. Betul Betul. Okey. Speakers adalah contoh Output. Output. betul. Output device ataupun kita boleh consider sebagai external hardware lah, tapi sebab dia letak belakang tu device, kita consider sebagai, jawapan dia output device. Okey, pandai semua. Terus faham. Senang je kan komputer benda hari-hari tengok. Boleh lah. So ni ada 6 kategori asas untuk komputer yang mudah kita faham lah. Dia ada komputer ni, tak semestinya komputer yang ada depan kita ni PC ataupun laptop ataupun apa lagi. Bukan itu je komputer. Dia ada 6 jenis lah yang lebih mudah kita faham. Yang basicnya. Embedded computer ada mobile device, personal computer, server, mainframe computer dan supercomputer. Embedded computers ni macam kita consider smart TV lah, smart TV ataupun smart peti sejuk. Dia ada embedded computer yang dalam dia untuk dia lakukan task yang sepatutnya dia lakukan lah. Mobile device ni macam biasalah smartphone korang. Personal computer ni macam biasa, personal computer yang kita guna ni PC ke ataupun laptop ke. Server pun adalah salah satu komputer juga. Server ni, korang tahu ke server ni apa? Tahu. Tahu. Server ni kebanyakannya organisasi besar-besar pakai server lah untuk diorang punya komputer, macam UPM, universiti ataupun hospital. Dia ataupun apa, company-company besar, dia akan build satu server dalam dia punya bangunan untuk simpan semua data apa semua, proses macam-macam lah. Server ni dia bertindak macam komputer juga, macam komputer kita, cuma dia lebih besar, lebih powerful lah. So dia boleh connect kepada ramai pengguna. Dia connect kepada semua pengguna dalam organisasi tersebut. Macam UPM, dia ada server dia. So dia boleh bagi connect pada semua pelajar dan pengajar, student dan juga lecturer. So kat situ kita boleh connect pada untuk untuk maklumat tentang UPM lah. Dia bukan macam-macam maklumat macam Google punya server, semua ada, kita type semua ada. Dia berkisar ataupun berkaitan dengan UPM. Kita nak cari
nama lecturer tu ada di server UPN. Nak cari tu, nak email, pakai email server UPN macam tu contoh dia. Dan juga mainframe komputer ni adalah komputer yang lebih besar daripada server komputer. Mainframe komputer ni selalunya organisasi lagi besar lah, macam Kementerian Pertahanan mungkin pakai mainframe komputer yang lebih powerful, yang lebih besar. Superkomputer ni sejenis komputer yang besar, tapi dia lagi power lah, lagi keupayanya lebih daripada yang lain-lain. So superkomputer ni kebanyakannya company yang lagi besar, organisasi ataupun company yang lagi besar daripada yang last tadi tu lah. Yang ni besar tu contohnya mungkin Elon Musk punya company Boring Tour tu, dia ada, mungkin dia ada superkomputer. Google pun mungkin ada superkomputer sebab dia nak cater satu dunia punya services, macam-macam dia nak cater. Dia nak bagi Google Meet lah, Google Device lah, Gmail lah, semua tu duduk dalam dia punya server. So dia nak cater ataupun nak sampaikan kepada satu dunia ni, dia kena ada satu superkomputer dan server yang powerful lah. Tu contoh dia. Ni macam embedded tadi, komputer tadi dia ada smart car ataupun self driving car ni, untuk daripada Google. So embedded komputer ni ada dalam sistem ataupun device tersebut. Contoh lain adalah treadmill, thermostat, household appliances dan sebagainya. Mobile device ni macam biasalah, phone, tablet, iPhone, iPad, apa semua. Itu kita panggil mobile devices. Smartwatch, tengah sekarang ramai pakai smartwatch. Dalam industri pakai smartphone driver license ni macam digital driver license kat Malaysia tak ada lagi lah. Kat Malaysia mungkin pakai apa ni? Apa yang kita pakai untuk scan sejahtera tu, bila siapa yang dah ada 2 doses, dia akan ada dapat certificate, digital certificate. Lebih kurang macam tu lah dia punya konsep dia. Kita boleh simpan dalam phone, dia boleh tunjuk je. Kalau authority tanya kita mana bukti kita dah ada 2 doses, kita boleh tunjuk kat phone kita yang digital certificate. Okay, ni personal computer. Biasalah PC, mini desktop ataupun laptop dan sebagainya. Okay, tadi. Ni contoh-contoh dia lah. Contoh-contoh berawal notebook, tablet, hybrid notebook. Thin client dan internet appliances. Thin client ni adalah satu sistem komputer yang menggunakan network. Maksud dia ada satu main komputer kat satu tempat, macam satu office kecil lah, contohnya macam saya ataupun awak semua kat rumah ada satu thin komputer, dia panggil sebagai dia punya main. Lepas tu ada komputer-komputer lain dalam setiap bilik dekat rumah awak. So dia network tu sistem tu dia akan connect kepada main komputer. Main komputer ni yang akan menjalankan semua, yang dia ada simpan data, storage semua kat situ. Yang komputer kecil-kecil lain dalam bilik tu hanyalah untuk kita access input dan output je. Proses dia dilakukan pada main komputer. Nanti tak berapa clear, boleh search thin client ni. Ni tadilah internet appliances ni, macam tadilah smart TV, smart fridge dan sebagainya. HomeKit, itu internet appliances. Server, macam saya terangkan tadi lah, server untuk simpan company-company ataupun organisasi besar, dia ada satu server untuk dia orang utilize. Ni tadi saya terang mainframe komputer tadi untuk organisasi yang lebih besar daripada tadi, bank ke government. Contohnya ada bank, universiti. Kalau universiti besar, instead of pakai server, dia orang mungkin pakai ni mainframe komputer. Ni contoh dia, mainframe komputer ni besar. Belakang tu pengeluar dia IBM. Okay, ni superkomputer tadi pun besar dan mahal, dan dia sangatlah pantas. Prosesor dia, kat sini contoh dia ada 3000 prosesor. Kita prosesor dia berapa core je, dia dah berapa core punya prosesor. Mungkin prosesor pengguna-guna
pengguna macam kita pakai 12 core. Superkomputer ni pakai 300,000 core. Ataupun mungkin setengah prosesor satu, mungkin satu prosesor dia boleh ada 2 core. Kat situ dah ada 150,000 core punya. So, laju dia punya superkomputer ni. Ni salah satu contoh superkomputer lah. Besar. Sebesar bilik. Selalunya sebesar satu floor department lah. Simpan untuk superkomputer. Untuk organisasi dia. Okey, quiz kedua. Sebelum kita habis. Okey. Boleh jawab, boleh type pun boleh. Okey, soalan pertama, a tablet computer is an example of A. Desktop computer, portable. B. Portable. B. C. Internet appliances. B. Tablet computer, kita consider dia sebagai portable kerana tablet ni dia kecil macam iPad ataupun Samsung Tab. Dia portable ni dia mudah alih lah, kita boleh bawa ke mana-mana saja. So kita panggil portable. Betul dan salah. Soalan kedua. The terms mainframe computer dan supercomputer are interchangeable. Both refer to the largest and most powerful computer. Betul ke salah? True. Okey, betul. Boleh dikonsider sebagai, dia lebih kurang, kita boleh consider sebagai sama lah. Sebab dia besar, dia powerful. Perbezaan dia tak banyak. Tapi yang nyatanya superkomputer ni lebih powerful daripada mainframe. Tapi tak banyak orang guna superkomputer ni. Mainframe komputer ni banyak organisasi besar-besar guna, company. Okey, soalan ketiga, a smartphone is an example of a smartphone ni apa? Apa Devices. Mobile devices. Mobile devices, betul. Dia sebagai mobile devices pun sama. Mobile ni erti kata lain, dia macam portable lah, dia boleh bawa ke mobile, kita boleh bawa ke mana-mana. Okey, komputer, network dan internet. Macam tadilah, ini tentang network komputer, apa ni, perhubungan network, perhubungan komputer dengan internet. So macam tadilah, dia network ni, komputer network ni dia ada hardware juga, ada software, ada data. So guna dia adalah untuk communicate each other. Macam saya cakap tadi, dia boleh communicate antara komputer saat kita dengan komputer kawan kita di tempat yang, ataupun satu department yang lain, ataupun di mana-mana saja dalam satu network tu lah. Ataupun kita boleh communicate melalui internet. Itu kegunaan dia lah. So kebanyakan komputer sekarang dan juga smartphone ataupun mobile devices, portable computer, semua ada keupayaan untuk connect dalam network ni lah. Dia boleh connect antara satu sama lain dengan syarat dia connect dengan network tersebut, sama ada dia connect pada wifi tempat tersebut ataupun sebagainya. Ini contoh lah komputer network. Dia ada satu network ni, contoh guna server. So dalam satu server tu semua orang connect padanya. John punya tablet pun connect pada server tu, Mary punya smartphone pun connect pada tu, Pete punya laptop pun connect pada tu. Lepas tu dia orang boleh berinteraksi antara satu sama lain, mungkin antara data dalam dia punya network tu, ataupun boleh connect connect pada internet melalui server tersebut. Lepas tu boleh, output dia boleh nak print ataupun share data. Apa itu internet dan juga www, World Wide Web. Internet ni adalah tempat kita akses ataupun mencari pelbagai data ataupun sumber data kita lah. So kebanyakan internet ini dia ada provider, dia panggil ISP, Internet Service Provider. So kat Malaysia kebanyakannya provider terbesar adalah Unified, Unified. So ada lagi servis provider yang lain macam Times dan sebagainya. Dan ni World Wide Web ni, www, dekat kita punya browser tu, kat setiap alamat tu dia akan start dengan www kan. Itulah dia, World Wide Web. Untuk kita search website lah, web pages. Dia mempunyai satu collection web pages yang besar. Macam-macam data di situ. Kita nak cari apa pun ada, nak cari silap kalau kita type nama kita sendiri pun boleh. Kita type Neo ke Lukman ke, tiba-tiba siapa stranger macam saya type nama Lukman, keluar nama dia dekat itu. Senang, tak kisahlah nama data tu daripada mana. Mungkin daripada LinkedIn dia, mungkin dia ada YouTube channel akan keluar.
Mungkin dia streamer Facebook, dia akan keluar kat website tu. So boleh cari. Ni contoh lah. Website ni dia ada web page, lepas tu ada web server. Nak access website ni kita melalui browser. Browser ni macam Google Chrome tu browser, Safari pun browser. Dulu ada Internet Explorer pun browser. Firefox, Opera dan sebagainya. Firefox masih ada lagi. Opera tak ramai orang guna dan sebagainya. Ni contoh web activities lah. Apa yang dia search Google Map, search Netflix, Instagram pun dia boleh search dekat dia punya web dekat web pages tadi tu kat browser tadi. Ini salah satu contoh lain lah. Internet addresses, alamat internet. So alamat internet ni dia bergantung kepada IP address. Internet protocol address dia panggil. IP address ni dia dikira macam alamat untuk sesuatu host ataupun komputer yang connect kepada network. URL tu, Uniform Resource Locator tu adalah alamat untuk web page tu. Dia akan ada URL tu sebagai resource kat mana dia orang nak locate web page tu. Email address ni pun lebih kurang lah macam internet address juga, tapi untuk email. Ada nama orang, ada dia punya domain name dia. So, contoh Google Mail, tu domain name dia. So user dia nama saya lah Rizwan @googlemail. So maknanya itu alamat kepada saya melalui domain name dia, melalui Google Mail punya services. Ni contoh-contoh dia tadi. Jadi korang boleh tengok lah, banyak lagi lah. Ni contohnya seterusnya. Untuk macam contoh, kebanyakan pakai .com, commercial. Kalau education macam UPN dia pakai .edu, educational institution government, government website dia pakai .gov ni dan sebagainya. Ini untuk yang lain-lain lah. US dia ada, United States dia ada domain TLD dia sendiri. Ni saya tadi URL ni unique identifies a web page to indicate web page tu. Okay. Ni contoh dia. Contoh URL. Dia start dengan HTTP ni URL dia. Lepas tu dia punya Google name ni dia punya web server ataupun domain dia lah. Lepas tu ini adalah data yang berada di dalam server Google ni. Apa yang kita nak cari? Kita nak cari tentang carrier. Apa job list yang ada. So dia akan access dalam Google Mail ni, dalam google.com ni dia punya domain ni. Dia akan pergi kepada folder carrier ni. Lepas tu index.html ni adalah dokumen berkaitan carrier ni lah yang dipaparkan kepada kita. Okay, ni macam biasa email address, semua orang tahu. Cloud computing resource. Ni cloud computing ni biasalah. Sekarang ni pakai Google Drive, Google Docs, yang berkaitan, yang kita boleh simpan data di iCloud, ataupun kalau Apple panggil iCloud, tak silap. So kita tak semestinya simpan dalam komputer kita boleh simpan pada iCloud. So kita boleh akses daripada mana-mana devices di mana-mana saja. Ni untuk surf website lah. Semua orang tahu nak surf website macam mana. Okay. Ini salah satu contoh nak search website. Kita pergi Google, kita masuk Google keyword. Lepas tu kita pun bolehlah search macam-macam. Okay. Ini email. Ini macam mana email beroperasi daripada komputer kita. Kita tulis email, pergi ke kita punya server, terbang pergi ke recipient punya server, penerima punya server, sama ada kalau kita guna server yang sama Google, dan ada akan pergi yang sama lah. Kalau ada Google hantar pada Yahoo, akan pergi server yang berlainan. Lepas tu penerima akan boleh baca. Okay. Ini benefit dia lah, semua orang tahu benefit dia lebih memudahkan kita, macam-macam lagi lah. Memudahkan kerja seharian kita boleh download macam-macam. Kita boleh download muzik senang, movie senang, nak tengok tu senang, nak buat kerja senang dan sebagainya.
selain pada benefit dia pun ada risiko. Risiko dia adalah kalau kita banyak guna komputer teknologi ni, dia senang, komputer kita senang banyak kena virus dan malware. Kadang senang identiti kita senang kena curi melalui identity theft dan juga phishing ni. Kadang-kadang ada orang hantar link pada kita pun buka tak apa-apa ni, tiba-tiba kena. So kena hati-hati Dan sebagainya spam semua tu. Banyaklah dia punya isu dia, risiko dia. Dah pukul 12 pukul lah. Awak semua ada kelas lain ke? Ada sir. Ada ya? Tak, sir, tak. Tak ada, lepas ni rehat. Ya, sikit lagi saya habiskan yang ni. Alright, sir. Okay. So, online communication, teknologi dan statistik. So, ini adalah macam mana kita nak berkomunikasi melalui online. So, selalunya kita communicate online ni, kita lebih kepada kurang formal lah, kurang bahasa dia kurang rasmi lah, lebih less formal kan. Dulu-dulu kalau kita communicate face to face, kita lebih formal, lebih rasmi. Panggil pun lecturer ke cikgu ke pun lebih rasmi, panggil kadang sembang kawan-kawan pun macam formal juga. So sekarang ni dekat online ni kita dah tak formal lah, dah kurang rasmi lah. Apa nak bagi senang faham? Yang itulah kurang formal, kurang rasmi. Macam contoh dulu kalau kita jumpa kawan, kita panggil awak. Bila dah di online ni kita panggil short form je, wak ke apa ke. Korang awak semua tahulah kan short form online ni. Saya tua-tua ni tak tahu sangat short form ni. Okey, lepas tu ada netiquette. Netiquette ni adalah dia ambil daripada perkataan etiquette. Etiquette tu tahu tak? Awak semua tahu etiquette tu apa? Etiquette. Etiquette ni adalah etika ataupun tata cara ataupun adab. Attitude. Attitude. Dia ambil dia lebih kurang attitude lah, tapi etiquette ni lebih kepada attitude kita dalam beretika, dalam adab kita lah, adab. Kalau face to face communication, face to face communication kita ada adab kita, macam kita cakap dengan mak ayah kita ada adab kita, ada etika kita. Kena buat sesuatu kerja, kita ada etika kita. So di media sosial ataupun di online communication pun dia ada etika dia. Dia consider, dipanggil netiquette. Netiquette ni boleh diterangkan sebagai network etiquette lah kot. Adab di dalam network, dalam online network macam tu. So salah satu contohnya adalah bila kita hantar email. Awak semua kena biasakanlah hantar email, dia kena ada adab dia kena ada etika dia. Selalunya email dia, dalam email lepas kita tak nama kita, nama sender, kita nak send pada siapa, lepas tu dia ada subjek. So dalam subjek tu awak semua kena tulislah subjek tu. Jangan hantar email subjek kosong, tak ada apa-apa. Lepas tu hantar pada kawan ke, tak kisahlah, pada kawan ke, pada kalau dah kerja nanti hantar pada bos ke, hantar pada cikgu ke, lecturer ke, subjek tu kena isi. Sebab kebanyakannya penerima ni, kalau sebab ialah risiko kan, penerima ni kalau tengok, kalau receive email tanpa subjek, diorang jarang nak buka sebab takut spam. Sebab spam ataupun theft identity ataupun phishing, dipanggil phishing ni, diorang attack kita melalui email macam tu lah. Kadang ada link dalam email tu, subjek tak ada, subjek tak ada, content dalam email pun tak ada, tiba-tiba ada link je. So macam penerima dia was-was lah nak tekan. Kang dia tekan, Kang kena scam pula dia, kena attack, kena virus ke, kena hack ke PC dia, PC atau komputer dia nak buat kerja. So macam itulah. So etika dia dalam hantar email kena ada subjek. Lepas subjek tu tulislah subjek tu, tulislah nak sebagai
application for job ke apa ke, hantar apa ni, hantar exercise kan, nanti awak semua boleh tulis. Dia tak ada fixed rules untuk subjek tu. Cuma dia subjek tu adalah untuk mudah penerima tu faham tentang email tu secara sekali imbas. So dia tengok-tengok, oh email ni sudah dia hantar, email ni pekerja dia hantar. So dia tahulah email ni berkenaan tentang sesuatu task yang dibagi. So lepas tu dalam email tu ada content tu, isilah sikit, jangan dia akan kosong. Isilah apa ni, ada salutation. Dalam surat dulu, surat biasa, surat fizikal, dia ada salutation. Salutation ni macam Mr, Sir, Puan, Tuan, Doktor ke, yang YB ke, yang amat mulia ke. So tu salutation. Selalunya secara asas kita tulis tuan lah, tuan puan, sebab kita tak tahu. Kalau kita tak tahu penerima tu lelaki atau perempuan, kita letak tuan puan, koma. Adapun kalau Muslim, kita start dengan Assalamualaikum, ataupun boleh letak je dengan salam sejahtera, ataupun boleh tulis tuan dan tuan atau puan. Lepas tu bawah tu tulislah isi-isi kandungan email kita. Saya hantar email ini berkenaan sekian. Lepas tu kita habis penggan isi konten kita tu, bawah tu kita pun letak apa ni, regards lah, your regards ke, your beloved ke, kalau hantar pada awet, boyfriend ke girlfriend. Nak pakai email sir kalau sama awet. Oh, tak pakai email Oh yelah, formal sangat pula hantar pada email. Okay. Okay. Pakai burung. Pakai burung Oh. Okay, lepas tu nanti sebelum nak penamat tu tulislah sekian, terima kasih, ataupun paling pendek pun thank you. Lepas tu tulislah your regards tu ya, nama awak semua. Macam saya tulis Muhammad Rizwan. Siapa lagi tulis lah nama sekian. Lepas tu attach lah file yang nak di-attachkan tadi, nak disampaikan. So hantar. Tu salah satu daripada etika dia lah, adab dia. Lepas tu dalam email ataupun dalam online post, etika dia tak salah, tapi kita jaranglah tulis dalam email ataupun Facebook post ke mana-mana post lah, media sosial punya post dalam huruf besar. Dia macam beranggapan bila penerima tu baca macam kita menjerit ataupun kita shout pada dia, macam kita marah, macam tu lah. So selalu kita tulis huruf kecil. Dia tak salah dan dia tak betul dan tak salah, cuma dia adab je lah. Kadang kalau kita tulis huruf besar semua untuk kawan kita faham je, kita pun cakap chill-chill macam tu. Tapi kalau kita hantar semua huruf besar pada orang-orang tua berumur macam saya ni, persepsi diorang mungkin awak ni marah saya ke, macam tu. So kena pandai dalam menulis di media sosial. Lepas tu yang ketiga dia adalah kita tengok apa yang kita cakap pada online tadi, online post tadi lah, sama ada email ke, media sosial ke. Jangan ada word ataupun benda-benda yang melanggar undang-undang, atau salah satu dia adalah macam kita tulis perkataan yang bersifat seksis ataupun resis. Itu tak sepatutnya dilakukan lah, sebab itu tak bagus pun. Okay. Yang lainnya nanti korang boleh, awak semua boleh tengok lah dia punya slide ni. Yang lainnya macam biasalah, jangan spam konteks. Jangan bila bos ke, kalau awak semua dah bekerja lah, then ada bos hantar email pada awak tapi dia CC pada orang lain. Email pada awak itu adalah email tu memang untuk awak, tapi CC itu adalah hanya untuk pengetahuan yang lain-lain. So bila nak balas email tu, bergantunglah. Kadang kita hanya perlu balas email pada bos ataupun yang pada sender sahaja. So tak perlulah nak kita reply all lah. Kita reply saja pada sender tersebut. Jenis kalau CC dia, contoh dia macam kita apply kerja pada satu company ni, dia tulis satu email untuk panggil interview, hari sekian-sekian, waktu sekian-sekian, sama je konten dia, tapi dia nak panggil datang interview tu ramai, dalam 100 orang. So dia kenalah hantar pada
satu orang, and then dia akan CC pada 100 orang yang 99 orang yang lain. So 99 orang yang lain tahulah yang keseluruhan yang akan datang interview tu adalah 100 orang pada hari itu. So kita ni akan balaslah email orang yang panggil kita interview tu. Tapi kita tak akan balas secara reply all, tak kita nak balas. Ya, saya akan saya akan datang pada interview tersebut sekian. Tapi kita tak balas pada semua sekali 99 orang tu, kita hanya balas pada sender tadi, interviewer kita tu. So kita reply saja, jangan reply all. Nanti kan kita reply all, semua orang dapat pula conversation kita. So itu salah satu etika dia lah. Yang lain tu nanti awak semua tengok lah, kena hati-hati, kena check balik apa yang awak semua hantar, email ke, message ke, online Facebook komen ke dan sebagainya. Anonymity and integrity. Anonymity ni adalah anonymous. Perkataan anonymous maknanya dalam bahasa Melayu dia apa macam orang tak tahu identiti kita. Siapa ya secara anonymous, secara yang tak ada identiti lah kita dekat online. Sebab tu kebanyakannya orang yang tak nak ada orang lain tahu identiti dia, dia akan komen menggunakan anonymous. So kita pun tak tahu siapa yang komen kita punya Facebook ni. Kalau komen murni tak apa juga. Ni marah kita pun tak tahu siapa yang tak puas hati ni. Contohnya. Dan juga integrity ni adalah integrity ni apa dalam bahasa Melayu? Alamak, saya pun saya Google lah integrity ni. Kejujuran. Kejujuran. Translate. Kita kena ada kena ada integrity lah, kena kejujuran. Macam selalunya kalau kita tengok authority polis ke, JPJ ke, dia punya piagam tu dia ada integrity dalam bahasa ni. Betul lah, kita kena berlaku adil, berjujur tu. So dalam kita akses internet ni ataupun media sosial ni, kita pun kena jujur. Kita pun jujur tu tak adalah kita tak puas hati dengan dia, kita marah-marah apa semua, kutuk-kutuk sebab kita jujur sangat lah. Tak adalah, kita kena jagalah adab dia. Lepas tu kalau kita nak, contohnya kita nak share maklumat di media sosial, kita kena check lah dulu source sumber utama maklumat yang kita dapat tu adalah benar ke, betul ke, jujur ke. Kita boleh, kalau betul, kita boleh panjangkanlah maklumat tersebut. Kalau maklumat tu tak betul sangat, kita janganlah panjangkannya. So jadi nanti kita akan menyampaikan maklumat yang tidak betul kepada masyarakat umum. So tak elok. Okey, ni quiz ketiga dah senang je. Macam biasa. Index is an example of. Bukan, salah. Ya, betul. Win, jawab Win and Brandon. Jawab C, web page file name. Betul atau salah? All information published in web pages is accurate. Betul ke salah? Semua informasi yang dipublish, dipaparkan di web page tu tepat. Betul. Salah. Betul. Okey, jawapan dia salah. Semua maklumat di internet tu atau di web page yang kita search tu tak semestinya tepat. So itu tanggungjawab kita untuk kita cari maklumat yang tepat lah. Sebab tu saya cakap tadi, integrity tadi. Kalau kita search, kita dapat maklumat tapi kita rasa was-was maklumat ni tak tepat ni, so kita janganlah share. Sebab tak ada benda yang tepat di web page. Kalau nak tepat, memang adalah benda yang tepat, yang betul, tapi kita kena verify lah dia punya sumber tu. Okey, ni kelas aktiviti tadilah. Nanti awak semua sambung balik lah. Ada masa sambung sebelum kita punya kelas petang ni. Kita ada amali petang ni. Group mana amali?
Okey. Petang ke sir? Ah, Bukan malam ke? malam lah. Pukul 7. Betul, pukul 7 kan? Ya, Takut saya salah masuk. Grup berapa tu sir? Sekejap Okay, untuk hari ni punya topik kita dah sampai sini. Yang lain kita akan sambung next week lah. So yang ni kelas aktiviti ni nanti awak semua jawab. Ada masa awak jawab yang dekat Padlet tadi tu jawab je santai-santai. Cari maklumat dekat internet, awak jawab santai-santai. Janji maklumat tu betul lah, jangan ngarut pula. Ataupun rajin cari maklumat, lepas tu awak olah dengan cara awak sendiri lah. Awak terangkan kalau siapa nak terangkan dengan cara dia sendiri pun boleh. So, nanti kita sama-sama boleh baca dan kita boleh compare. Kita boleh tengoklah maklumat tu semua. So, kita, jadi satu ilmu pada kita. Okay?